997 FM. Selamat tengah malam kepada semua para pendengar Ria 897 FM. Setelah kita berehat di bulan Ramadan dan juga Syawal, Misteri Jam 12 akhirnya kembali. Hampir setiap hari saya akan dapat terima kiriman private message email. Ada yang bertanya saya di luar, bila Misteri Jam 12 nak bermula? Bila Misteri Jam 12 nak bermula? Dan malam inilah kembalinya rancangan paling seram, rancangan nombor 1 radio pada waktu malam di Ria 897 FM. Misteri Jam 12 kembali menemani anda. Saudara pendengar Ria 897, pada malam ini, sebentar nanti saya akan perkenalkan suara yang akan menemani kita pada malam ini, menjadi teman saya pada malam ini. Siapakah ini maksudkan? Mungkin ada yang dah pun lungsuri Facebook Ria, dah pun lihat video orang yang dimaksudkan. Sebentar nanti beliau akan bersuara. Tapi sebelum itu, saya akan bacakan satu kisah yang ringkas sebelum kita perkenalkan Khairul yang akan menemani anda bersama dengan saya, Casey. Dan saya harap Khairul akan belajar dan terus menimba ilmu untuk menjadi satu hari nanti bakal pengurusi Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saudara pendengar Misteri Jam 12 Ria 897 FM. Kisah yang pertama pada tengah malam ini yang Casey ingin bacakan datangnya daripada Kak Nur Kamaria yang menetap di Yishun. Pengalaman yang beliau nak ceritakan berlaku 20 tahun yang lalu. Apa khabar semua para pendengar peminat MJ12 di Singapura dan di luar Singapura? Kisah kakak ini berkenaan dengan kakak cantik, ataupun nama yang sering kali kita dengar, Pontianak. 20 tahun yang lalu kakak ni baru saja berpindah ke rumah Yishun. Pada waktu itu arwah mak kakak tinggal bersama dengan kakak. Arwah mak ni dia ada penyakit ingat-ingat lupa. Kadang-kadang dia kenal orang, kadang-kadang dia tak kenal. Demensia, Casey. Ada kalanya dia akan bercakap benda-benda yang tak masuk akal. Sampaikan pada satu hari bila berpindah ke rumah kami 20 tahun yang lalu di Yishun. Kata Kak Nur Kamaria, waktu tu kakak ni baru kahwin. Jadi bila pindah, mak ni duduk rumah flat, rumah sewa, satu bilik saja. Kakak pun ajak senang nak tengok, nak jaga dia. Kalau dia duduk seorang, susah Casey nak ulang alik. Yelah, adik kakak pun pada waktu itu masih lagi bersekolah. Jadi ajak adik dengan mak tinggal bersama. Datang malam-malam Casey tengah tidur. Ria. Ya mak, ada apa mak? Ria, mak nak pergi dapur minum air, mak haus. Oh, mak minumlah pergi, mak tahu kan? Tapi dekat dapur ada orang. Mak ni mana ada orang? Pada mulanya saya ingatkan penyakit mak saya, demensia, dah pun mula datang. Jadi saya pun tak fikir yang bukan-bukan. Dah lah mak, sini mak, saya temankan. Mak jalan, tapi jalan di belakang saya, Casey. Berjalan menuju dekat dapur. Dapur tu gelap. Saya pun tunjuk mak, mak, kalau nak masuk dapur,
Ni rumah baru kan, suis lampunya dekat sini Tek, buka lampu. Lampu menyala. Mak pun kata, Lia tunggu Mak nak minum air. Tunggu kejap. Kenapa mak aku ni? Dia pun ambil air, dia tuang, dia minum. Segelas, letak tepi. Kemudian dia jalan, dia pegang tangan. Lia, jangan tutup lampu dapur, bisik mak. Lia pun katanya riah Kak Nur Kamariah pun menganggukkan kepala. Lalu berjalan menghantar mak ke bilik tidur, tutup lampu, dan kakak pun masuk bilik tidur. Itu pertama kali mak cakap ada orang. Beberapa waktu selepas itu, mak kakak sering kali kata, Ria, ada orang dekat dapur lah Ria. Dan kakak akan beritahu mak, jangan takut mak, tak ada orang. Tak apa, kalau mak takut, mak panggil Ria malam-malam Jadi benda ini berlarutan, Casey. Berlarutan sangat-sangat. Satu hari itu saya sedang duduk bersimbang dengan mak saya dekat ruang tamu. Kemudian saya tengah duduk tengok TV dengan mak sambil bercakap-cakap. Saya tertoleh ke belakang pada satu detik. Tertoleh ke belakang. Tengok depan balik. Mak saya nampak dia macam menjeling saya. Kemudian, Lia, kenapa? Tak ada apa-apa mak, tak ada apa-apa. Lia, jangan bohong. Mak nampak dia tengah jenguk. Dan terus Lia pusing kan? Mak, sudahlah mak, jangan cakap yang bukan-bukan. Tak ada apa-apalah mak. Kemudian mak saya diam, saya pun diam. Tapi bulu roma, bulu tengkuk masih meremang, Casey. Pendengar Ria 897 FM. Anda bayangkan apa yang berlaku seterusnya. Waktu itu mak saya sedang tidur, dan saya mati-mati ingatkan mak saya panggil saya. Kata Kak Lia, Lia, Lia. Mak, kejap mak, kejap. Lia. Kemudian kata Kak Lia, saya bangun dari katil, berjalan menuju dekat pintu. Saya buka pintu bilik saya, tengok mak saya dah tak ada dekat luar. Jadi saya pun menjenguk. Bila saya menjenguk, saya nampak kelibat mak saya sedang masuk dapur. Saya pun keluar pergi ke dapur. Saya kata, Mak, Lia dah cakap berapa kali, macam mana mak tak takut masuk dapur gelap-gelap? Sambil berjalan, saya belitilah dapur tu gelap, dia tetap masuk. Saya pusing, saya buka lampu. Dekat dapur tak ada orang, Casey. Kemudian, Lia, astagfirullahaladzim, Mak. Kan mak dah cakap dengan kau. Casey, dipendekkan cerita, baru saya benar-benar faham yang mak saya nampak bukan kerana sakit demensia yang diserangi beliau beberapa kali. Bukan, tapi mak saya memang nampak betul-betul dekat dapur saya ada orang. Saya berusaha dengan izin suami mendapatkan seorang pakar perubatan Islam datang ke rumah. Kemudian pakar tu kata pada saya bukan nak takutkan puan, tapi memang betul kata mak puan, dekat dapur puan ada apa, Encik? Ada apa? Dekat dapur puan ada Pontianak. Puan pernah tak masuk dapur bau harum, bau wangi, ataupun kadang-kadang bau busuk? Saya mengangguk kepala, Casey. Itu bau dia. Benda ni datang sebab rumah ni dah lama kosong. Tadi puan katakan baru pindah kan? Ya. Tak apa.
kita baca surah dalam rumah ni untuk beberapa hari. Kemudian teruskan, jangan berhenti. Rumah yang sentiasa berkumandang bacaan ayat-ayat suci, orang yang solat dalam rumah jadi sejuk. Benda panas ni tak suka tempat sejuk. Malaikat akan masuk. Buat dia. Buat hari ni dibantu. Pakar tu pun KC datang. Pada waktu malam tu kan, dia pergi dekat dapur. Kemudian dia tutup lampu, berdiri dekat pintu dapur. Dia kata, saya minta izin gunakan segelas air putih. Silakan cik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mula membaca ke arah gelas. Baca beberapa surah. Habis, dia renjis. Dapat rasa angin tiup agak kuat, datang daripada tingkap dapur. Sebab dapat lihat langsi dapur saya berkibaran, KC. Katanya dia tak akan keluar. Dia keluar sekejap, dia akan datang balik. Kita kena istiqomah, selalu dan sering lakukan. Besok saya datang lagi. Malam ni kalau dengar orang beri salam, ketuk-ketuk pintu, jangan buka, jangan jawab salam. Kalau boleh, makcik tidur dengan anak. KC, alhamdulillah, benda tu dapat dihalau, KC. Terima kasih kepada pakar tu, dan terima kasih kepada mak saya. Selamat tengah malam. Dari Kak Nur ke Maria untuk Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Yang pasti Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Dan seperti yang dimaklumkan awal tadi, kepada anda yang baru saja hidupkan radio, Misteri Jam 12 dah pun kembali. Tapi bukan seorang diri, saya ada teman. Untuk malam ni, mungkin malam-malam mendatang lah kita tengoklah. Beliau pun sebenarnya melakukan kerja ni atas pelawaan saya. Saya tanya beliau, nak cuba tak belajar kendalikan M12? Dan beliau kata boleh, saya boleh cuba. Jadi itulah yang semangat kita inginkan, ya. Ingin pelajari sesuatu dan rasa bersemangat untuk mempelajari sesuatu. Semoga teman kita yang akan saya perkenalkan ini dapat menerajui Misteri Jam 12. Bersama dengan saya, kita ada Khairul, Ashri, aku DJ Ria. Wow. Lupa nak on mic. Jemput saya tapi tak on mic saya. Takut nanti awak take over terus. Tak ada. Okey. Jadi Khairul, Ashri, terima kasih kerana setuju bersetuju untuk menjalani ini bidang terjun Misteri Jam 12 pada malam ini. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada DJ KC kerana menjemput dan juga mempelawa saya malam ini. Jadi kisah yang pertama tadi awak dah dengar? Dah, saya dah dengar. Pembuka tirai berlaku di Yishun. Khairul tinggal mana? Yishun. Macam mana aku nak balik malam ni? Lepas pukul 2 saya rasa anda lepak. Yishun ada kedai makan mana 24 jam, pergilah lepak. Pastikan Khairul bersiap sedia. Seram kisah yang pertama tadi. Saya dah lama tak buat MJ12. Bila buat dia rasa meremang pula tiba-tiba. Saya duduk kat sini rasa macam boleh aku balik sekarang tak? Kenapa lah aku buat kerja ni? Jadi Khairul, terima kasih sekali lagi. Dan mungkin awal tadi pun kita dah muat naikkan video yang mana Khairul menyahut cabaran ni. Dan mungkin malam-malam akan datang lah kalau ada masa terluang ni, Khairul boleh bersama dengan kita dalam MJ12. Ya, boleh. Lihat pada tugasan hari-harian macam mana. Kalau malam tak ada apa-apa keberatan, tak ada apa-apa yang menghalang, InsyaAllah saya akan bersama dengan DJ KC. Jadi pada geng-geng momok yang sedang mendengar sekarang ini, apa kata kalau kita show some love, show some love kepada poster yang kita dah muat naikkan di Facebook Ria ni, yang mana merupakan gambar KC dan Khairul untuk Misteri Jam 12. Jadi jangan lupa untuk show some love. Dan kalau Khairul ni DJ baru, pastinya baru nak bertatih ni.
Belum jalan lagi ni, bertatih untuk MJ12. Dan banyak yang boleh dipelajari dan perlu dipelajari, dan dari masa ke semasa pastinya akan menjadi seorang juruhebah ataupun penyampai misteri jam 12 yang hebat. InsyaAllah. Jika anda mempunyai sebarang kata-kata semangat ataupun kata-kata yang akan merangsangkan lagi, menaikkan lagi semangat saya, tinggalkan di ruang komen di gambar kami di Facebook. Kalau ada kata-kata yang nak menjatuhkan, tolong jangan apa-apa. Janganlah. Jadi orang Melayu jangan ada sedikit kata-kata nak menjatuhkan. Semua membangkitkan, membangunkan. Itu yang kita perlukan untuk membangkitkan orang. Jadi boleh kalau Khairul membaca, mungkin anda dengar, Khairul kalau boleh bacanya mungkin lebih perlahan, ataupun suaranya lebih dalam lagi, ataupun ceritanya macam itulah. Nasihat yang baik tu pastinya akan diingat sampai bila-bila. Nasihat yang kurang elok tu akan disimpan, disemat dalam hati dan akan mengguris perasaan sampai ia menjadi kudis. Nampak? Jangan jadi kudis sampai ia bernanah saja. Berulat. Jadi misteri jam 12 dah pun lebih kurang saya kendalikan dah masuk 8 tahun lah 7 lebih tahun ni. Syabas Kesi. Jadi Khairul, kalau anda yang belum tahu, pemenang Aku DJ Ria, dan dah pun tanda tangan kontrak menjadi seorang juruhebah. Masih belum ada time belt sebabnya beliau masih lagi dalam latihan. Dan saya yakin dalam sebulan ni mungkin dia akan dapat time belt sendiri. All the best to my brother Khairul. Jadi Khairul, kalau sudah bersedia, kita nak bacakan, anda ketengahkan kisah yang pertama. Ini kiriman dari siapa Khairul? Kiriman daripada saudara Mando. Beliau ni berasal dari Seberang Tambak. Kisah di bertempat di sebelah utara Malaysia. Di utara Malaysia. Utara Malaysia. Jadi orang-orang utara Malaysia, dengarkan kisah kalau ini. Kalau utara Kedah, Kelantan kan utara. Kedah, Kelantan, dia atas KL lah kira. Atas KL, Kedah, Kelantan lah. Kalau bawah tu selatan selatan, berdekatan dengan kita lah. Sebab tu dia panggil kalau Johor, Harimau Selatan. Southern Tigers ataupun JDT. Siapa sini sedang mendengar dan menyokong JDT? Wow. Engkau Walaupun saya tak tengok bola, tapi saya sokong JDT. Kau ni pengampu Tak, ni bukan mengampu. Saya pun sokong JDT sebabnya saya suka cara JDT tu menguruskan pasukan. Betul. Itu satu dicontohi lah. Satu benda yang baik kita contohi, benda yang kurang baik kita tolak tepi. Dan Khairul, kalau sudah bersedia, kita dengar sekarang saudara Khairul dengan kisah Misteri Jam 12 dari orang utara, Ria 897 FM. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Assalamualaikum. Nama saya Mando. Saya mempunyai kisah seram yang ingin saya kongsikan. Kisah yang tidak dapat saya lupakan. Kisah ini berlaku ketika saya berada di sebuah asrama. Asrama penuh di sebelah utara Malaysia. Kisah ini berlaku kira-kira dalam 2 tahun yang lepas. Pada satu malam, waktu semua orang sedang tidur, rakan-rakan saya sedang tidur selepas penat belajar satu hari dengan kelas-kelas. Saya dan seorang rakan berjalan di sekitar kawasan asrama. Berjalan cuba untuk menenangkan fikiran dan sambil mencari tempat untuk duduk, berborak dan juga bersembang. Dan dengan secara kebetulan malam itu terasa sejuk sangat. Sejuk lain macam. Sambil kami berjalan, kami ternampak ada sebuah bangku dan kami mengambil keputusan untuk duduk di bangku itu dan berbual. Dan rakan saya membuka cerita tentang perkara-perkara seram yang pernah berlaku di sekitar kawasan yang kami lepak. Man, kau tahu tak, dulu kan zaman kita kat sekolah dulu ni aku dengar daripada cikgu-cikgu kita dulu, diorang cakap dekat kawasan kita duduk ni, kat sini ni, betul-betul kat sini, kat bangku kita duduk ni, kat depan ni, dulu kan pernah tau ada satu pelajar ni dia bunuh diri kat sini tau. Kepala dia pecah
Dia jatuh daripada pokok. Dia terjun daripada pokok ni. Kepala dia pecah. Tapi daripada lepas masa tu terus hantu dia datang kacau semua pelajar kat sini. Rahim, stop lah. Jangan cerita-cerita benda macam cerita mengarut ni semua. Kita dah lah tengah duduk 2 orang kat sini. Dah lah gelap. Habis kau nak cerita macam gini. Kan kalau ada pengawal ke warden asrama ni nampak. Para pendengar, pada mulanya saya takut untuk mendengarkan kisah yang dikongsikan oleh kawan saya. Tetapi saya memberanikan diri kerana tempat tersebut diterangi oleh cahaya bulan yang sangat terang. Rakan saya ni memberitahu bahawa ada seorang pelajar yang pernah membunuh diri betul-betul di hadapan tempat kami duduk. Saya langsung cuba untuk tidak mempercayakan kata-kata beliau kerana sebenarnya saya ni sedang takut. Tetapi saya terperasan satu, Casey. Sambil kawan-kawan saya ni berbual, sibuk kusyuk menceritakan kisah yang beliau tahu itu, saya terpandang di belakang beliau, di belakang tembok, seperti ada seorang lelaki, sosok tubuh seorang lelaki yang berlumuran dengan darah sedang memerhatikan kami. Saya jadi takut, Casey. Saya diamkan perkara itu dan tidak memberitahukan rakan saya. Saya cuba untuk melihat dan juga pandang ke tempat yang lain, untuk cuba menenangkan fikiran saya buat seketika. Tapi almaklumlah, mata ni gatal sangat. Saya toleh balik ke tembok tadi. Dan alangkah terperanjatnya, Casey, jelmaan itu masih ada. Tetapi apa yang amat menakutkan kali ini, sosok tubuh lelaki yang tinggi, badannya kurus, berpakaian putih yang berlumuran dengan darah. Beliau kelihatan sangat seram. Kali ini beliau membeliakkan matanya sebesar-besar tidak sambil senyum dari pipi ke pipi. Sambil beliau senyum, beliau pandang dan juga tenung tajam ke arah saya. Saya terus tarik teman saya untuk balik ke bilik tidur dan saya cuba untuk tidak memeranjatkan teman-teman yang lain. Saya langsung duduk dan juga cuba memaksa diri untuk tidur dan tidak berkatakan apa-apa. Dan juga pada keesokan harinya, saya berjumpa dengan teman saya, Rahim, yang duduk bersama dengan saya semalam, bercerita tentang kisah-kisah seram beliau. Dan saya bertanyakan pada beliau. Saya ceritakan tentang beliau apa yang berlaku semalam, apa yang saya nampak, dan apa yang lagi memeranjatkan saya, Casey. Beliau berkata, Man, semalam mana ada aku ada kat asrama. Aku kan kat hospital semalam dengan warden. Aku kan balik pukul 5 pagi. Kau lupa kaki aku kan patah. Ya Allah, Casey, saya rasa macam nak pingsan. Dengan mana saya nampak jemaah semalam tu. Tapi yang paling penting soalannya, siapa yang menemani saya semalam? Terima kasih. Berikut adalah kisah yang dikirimkan oleh Mando. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Jadi
dia DJ Khairul Ashri. Saya harus berikan satu tepukan percubaan yang baik, percubaan pertama. Jangan macam itu. Memang bagus Khairul. Ya, ada potensi nampaknya. Memang banyak boleh kita mungkin boleh anda pelajari, tapi penyampaian yang pertama memang baik. Ada lakonan dialog bila lakon tu dengan suara nada suara yang berbeza-beza, anda ada waktu-waktu suspense tu, anda berhenti seketika sejenak untuk memberikan kita berfikir dengan bagaimana situasinya, keadaan pada malam berkenaan. Saya rasa macam saya pergi screen test. Wah. Saya ni bukanlah Tuan Direktor. Saya cuma hanya seorang producer MJ12 saja. Yang tidak yang tak ialah yang mempunyai pendengar sampai ke Malaysia, sampai ke Sabah, Sarawak, orang Kelantan, orang KL. Ya gitu ialah. Humble. Orang Australia, orang UK, Netherlands, pendengar Australia US pun dengar MJ12 Okay, jadi mungkin boleh kongsikan Khairul malam ini anda mendengar MJ12 dari mana? Kalau dari Singapura ni kawasan mana? Mungkin anda macam Khairul, orang Yishun Wow, Khairul Kita Yishun orang utara Singapura. Orang utara. Ya, orang utara Singapura. Ya, dan di Yishun pun ada banyak tempat-tempat yang mungkin baru-baru ini ataupun beberapa tahun yang lalu dikongsi sama tentang ada kes bunuh diri, ada juga jumpa keranda ketika sedang buat lift upgrading Okey. Anda tahu berita tu? Saya tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Terjumpa keranda Ya, ketika kerja peningkatan lift. Okey. Sedang korek kan, nak korek jumpa keranda Cina yang lama. Kan Yishun dulu adalah merupakan kawasan tapak tanah. Kawasan perkuburan saya tahu. Dan saya dimaklumkan ketika saya berada di sekolah rendah. Sekolah rendah saya namanya Pisin Primary. Sekarang sekolah tu dah jadi arwah. Dah tak ada lagi lah. Dah tak ada. Dia arwahnya Pisin. Di mana tapak pembinaan sekolah tu dan juga tapak, dan ada beberapa kawasan berdekatan dengan blok saya. Maklumlah saya tinggal dekat dengan sekolah rendah ketika itu. Dan saya dimaklumkan oleh beberapa jiran di mana tapak pembinaan sekolah dan juga ada beberapa kawasan rumah saya tu merupakan dulu kawasan kubur. Ya. Nanti saudara, kita akan berehat seketika. Khairul perlukan rehat sebab bukan senang nak kendalikan MJ12. Dan Khairul, kita kembali akan bertanya pengalaman anda pula. Ya, boleh. Saya akan kongsikan beberapa pengalaman. Wow. Dan juga Khairul akan baca cerita. Saya pun ada beberapa cerita. Dan kita akan mungkin kita tengok apakah mungkin kata-kata semangat yang diberikan oleh para pendengar Ria 897 FM di Facebook kami. Terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan saya Casey dan juga saya Khairul Ashri dalam Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897 FM, bagi yang baru saja hidupkan radio anda, pada tengah malam ini Misteri Jam 12 kembali bersama dengan saya Casey dan juga teman baru kita. Ya, saya Khairul Ashri. Ya, Khairul Ashri. Ejaan Khairulnya ini ejaan dalam IC Ya, betul. KYRUL. Nampak? Nama eja je dah. Nama artis. Dia bukan KHI, bukan, dia KY. Khairul Ashri. Nampak? Khairul Ashri. Oleh kerana ada di antara anda mungkin harus menghormati dia sebagai seorang abang DJ, jadi kita panggil dia Bang Khairul Ashri. Jangan marah pada Mak Khairul Ashri yang sedang mendengar. Mak saya selalu dengar. Ya. Puan Mona Bukan yang tu members Puan Rokia. Puan Rokia. Wow, nama Kak Rock Ya, Kak Rock. Terima kasih pada Kak Rock. Jadi saudara, pada tengah malam ini Khairul Ashri telah membaca kes yang pertama awal tadi, dan ialah dari masa ke masa beliau akan cuba pelajari. Dan ada juga komen-komen yang saya terima di sini daripada Dan Latif mengatakan Khairul Ashri percubaan pertama yang sungguh baik. Harap dapat teruskan dan satu hari nanti akan menjadi lebih hebat dari Casey. Betul. Wow. Betul. Kita kalau nak ada sasaran kita lebih tinggi dari apa yang boleh kita lakukan. Pastinya kita akan jadi lebih hebat. Ada lagi komen-komen Khairul yang ada ni saya ada baca di sini. Jai Patul katanya, wah, bangkai suara romantik lah. Tapi tonasi suara boleh di-adjust lagi. Betul. Romantik romantik. Bangkai kita memang suaranya memang romantik sangat-sangat. Mana ada bangkai romantik? Ini satu-satunya bangkai yang romantik, saudara.
Jadi Khairul Ashri, pada malam ini mungkin Khairul nak berkongsi pengalaman anda, ya, tapi ini satu lagi termasuk ni. Ramai yang memberikan tepukan, katanya pop macam wow, percubaan yang terbaik Khairul best, wow, Khairul best, Khairul. Ada kata sini, wah, DJ baru ni not bad lah sih. Anyway, please maintain and don't chicken out halfway. Yelah, ada orang macam buat malam-malam. Ini saya dengan anda. Nanti selepas anda mungkin boleh menerajui MJ12 seorang diri, anda kena buat seorang. Jangan tiba-tiba satu kisah senyap terus. Satu ada wanita rambut panjang pink tiba-tiba menjelma depan kau dalam konti, apa yang kau akan buat? Janganlah. Jangan meminta. Jangan, Okey, dan ada yang bertanya, Khairul ada Instagram ke Facebook ke, nak add as friend ke, nak follow ke, macam mana? Ada. Saya ada di Facebook, boleh like Khairul Ashri, KYRUL ASHRIE. Okey, itu Facebook boleh like di sana. Itu perkembangan anda lah. Ya, di situ. Tapi saya tak selalu update sangat di Facebook. Sekarang nak kena update selalu. Sebab ramai pendengar Ria yang suka ikut Facebook juga. Bagus. Dan juga saya yang mana yang sedang mendengar yang bertanya kalau saya ada Instagram, saya ada Instagram. Dan juga Twitter. Instagram, Facebook dan juga Twitter saya semua sama, KhairulAshrie. Boleh follow, like, boleh komen-komen. Jangan lupa untuk follow Khairul Ashri. Boleh naikkan sedikit sekarang berapa followers yang Khairul Ashri ada di Instagram? Di Instagram saya ada 4,800. Saya harap selepas MJ12 ni akan naik sampai 100,000. Wow. Kalah Hana Delisha melampau dalam masa dekat 4,000 sampai 100,000 Aku punya followers kat Instagram pun tak ada 100,000 dan juga Gizi di Facebook ada juga seperti yang sama, yang bertanya macam mana nak mendengar di online. Daripada anda yang sedang mendengar di radio rumah ataupun di dalam kereta, kalau yang mana yang nak mendengar secara online, boleh saja muat turunkan aplikasi Mi Radio. MERADIO. Mi Radio. Dan jika anda berada di tepi pantai ke apa semua, senang. On je Mi Radio, dengarkan Ria. Baik, kalau sudah bersedia, kita akan teruskan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Baik Khairul, awal tadi Khairul ada ingin bercerita pengalaman peribadi anda yang pernah anda alami lah satu ketika dahulu, entah benar ataupun tidak. Mungkin hayalan, mungkin kadang-kadang kalau kita penat ni kita akan fikir bukan. Betul. Jadi apa yang Khairul nak kongsi dengan para pendengar Ria ni? Saya rasa kisah ni, kalau yang seingat saya lah, kisah ni berlaku dalam mungkin 5 atau 6 tahun yang lepas. Berlaku di salah sebuah chalet di Singapura. Dan saya dan kawan-kawan rapat ni, sahabat-sahabat ni selalu tiap-tiap tahun without fail lah, kami akan cuba untuk organize chalet untuk kita macam berjumpa, bertanya khabar, lepak, barbecue semua. Dan selalunya tiba pada selalu malam pertama, tidak semua kawan yang akan sampai. Selalu malam kedua baru penuh. Betul. Baru meriah chalet tu, baru ada yang ramai yang lagi tidur di sebelah malam. Selalunya malam yang pertama lebih kurang hari Khamis, malam Jumaat atau hari Jumaat, malam Sabtu. Tapi memang ketika itu memang kami sewa chalet tersebut daripada Khamis hingga ke hari Ahad. Jadi malam pertama hari Khamis, malam Jumaat. Pertama memang hari Khamis. Jadi dah memang kirakan saya kurang bernasib baik sebab ketika malam Jumaat ketika itu, malam Khamis tu, cuma ada 6 orang sahaja yang tidur di chalet. Yang sebesar tidak tu, yang ada sebanyak 4 bilik di atas. Dan jadi kawan-kawan yang lain semua datang pada keesokan malam. Jadi malam Khamis ni kami cuba untuk macam marinate ayam, cucuk daging di sate. Dan pada malam Khamis, ketika tu malam that particular night, malam tu macam-macam perkara yang jadi. Jadi salah satu perkara yang jadi ini terjadi pada saya. Sudah pada saya rasa ketika tu pada pukul jam 2 pagi. Saya dan kawan-kawan semua berada di dalam bilik. Kita tengah lipat-lipat berbual, dan tiba kawan saya rasa macam haus lah. Kai, kau tolong turun bawah ambil air. Sebab selalunya chalet memang dapur di bawah, di sebelah belakang, di ujung-ujung. Yelah, dan dekat tingkat dapur tu, kalau kita tengok luar, kebanyakan chalet mesti ada pokok-pokok. Pokok-pokok. Habis tak pun dekat belakang tu mesti ada macam storehouse dia, di mana pembantu-pembantu kemas chalet ni akan store ataupun meletakkan barang-barang mereka dekat situ. So saya macam masa tu tak fikir apa-apa. Jadi macam okey lah, boleh lah turun bawah sekejap ambilkan air. Memandangkan yang meminta tu kawan baik. Dia cakap dia haus. Macam okey, tak apa, turun bawah, nak pergi ambil air kat dalam peti ais kat bawah. So sambil nak turun tu, baru turun 2 tangga, tiba-tiba terdengar
Sebab tangga dia ni tembok dia tidak rendah. Jadi daripada tangga tu kalau saya berdiri, saya jenguk ke bawah, saya dah boleh nampak terus ruang makan, dah boleh nampak terus pintu nak masuk ke dapur. Tengah turun, baru turun 2 tangga ni, tiba-tiba terdengar pss, pss. Macam saya toleh lah, macam ingat ada kawan-kawan nak kacau-kacau. Memang diorang ni memang kaki kacau. Saya pusing tu macam buat bodoh lah, ni mesti nak kacau-kacau je lah. Turun lagi, tak sampai 3 tangga, lagi sekali. Terus macam okay, yang 4 ni bulu rumah dah beremang, dah tak kena gaya. Tu macam okay, jenguk sekejap dekat tepi railing tu kan. Tengah jenguk, sekali nampak kawan baik saya tengah macam jenguk tau. Dia tengah jenguk, tengokkan saya daripada bawah ke atas. Dia dongakkan kepala dia. Saya tengok macam nama dia Ai. Saya cakap, Ai, kau tengah buat apa? Terus dia tak cakap apa-apa tau, Casey dan para pendengar. Bayangkan kawan baik saya ni dia seorang yang penakut. Memang dia penakut. Dia takkan berani untuk berada dengan sendirinya dalam keadaan yang gelap ataupun keseorangan, lagi-lagi di tempat yang beliau tak biasa. Tiba-tiba dia ada kat bawah, dia tengok atas, dia tanya, Ai, kau buat apa kat bawah? Dia pun terus dia macam gitu tau. Dia terus macam mengikik sendiri tau. Sambil dia mengikik tu dia lari. Bayangkan sambil dia mengikik tu. Jadi anda bayangkan anda turun bawah, dah lah gelap tempat tu, gelap. Kawan-kawan semua dekat atas sana. Ai, kau ni takutkan aku Dan tiba-tiba dia dia macam gitu. Terus dia lari masuk dalam dapur, Casey. Dia lari masuk dapur. Saya kat situ macam dia ni, saya masih tak fikir apa-apa masa tu. Ketika itu bayangkan, ketika tu saya masih tak fikir apa-apa. Tapi yang kelakar, saya selepas saya ambil setapak untuk jalan ke hadapan, baru saya terfikir, budak ni penakut. Takkan dia nak lari dalam gelap. Lagipun dekat bawah tu kita dah matikan semua lampu. Dan keadaan Syedley ketika tu di tingkat 1 gelap, hitam. So saya macam okay, tak boleh jadi ni. So saya macam okay, saya cuba untuk pusing balik, nak naik balik ke atas. Lagi buat saya terkejut. Tiba-tiba sambil tengah naik atas tu, kawan saya yang saya nampak kat bawah tu keluar daripada pintu dekat depan mata saya, dekat atas. Jadi yang dekat bawah tu dah pastinya bukan dia, bukan kawan anda. Saudara, berhati-hatilah kalau anda mungkin berada di Shelley. Ya, mungkin ada yang sedang berada di Shelley sekarang. Ya, mungkin apapun jua di mana-mana kita berada, di Shelley, di hotel. Selepas ni ada kisah yang saya nak kongsi sama. Ini homestay. Khairul pernah homestay? Tak, saya tak pernah. Ini satu kejadian homestay yang berlaku. Di mana, Casey? Entah benar ataupun tidak. Ini di Kelantan. Di Kelantan? Ya, di Kelantan. Pengalaman yang diceritakan oleh pendengar kita untuk semua yang sedang mendengar Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897. Nama saya Saliha. Ingin berkongsi pengalaman ini ketika saya menginap di sebuah rumah homestay yang terletak di sebuah kawasan di Kelantan. Lebih tepat lagi, tempatnya di Kota Baru, Kelantan. Khairul pernah pergi Kota Baru, Kelantan? Saya tak pernah sampai ke Kelantan. Saya paling jauh yang saya pernah pergi adalah Genting Island. Genting Island. Faham sangat-sangat sejuk sana. Jadi katanya teman kita ni, beliau menceritakan kejadian ini berlaku di Kelantan. Dan Saliha menceritakan pengalaman beliau dan seorang lagi rakan. Mereka berdua lah sahabat nak bercuti di Kelantan. Katanya saya ni adalah dia ni orang Johor. Kemudian dia cuti dalam negeri lah, pergi ke Kelantan untuk bercuti di sana. Beberapa hari backpacking lah, berjalan-jalan dengan kawan. Janji ada 4 orang. 2 orang kawan tarik diri pada saat-saat terakhir, tak dapat pergi. Dan apa nak buat, kita berdua saja yang berada di Kelantan homestay ini untuk melakukan percutian, kata Saliha, beliau dan seorang lagi teman. Saya hanya ingin gunakan nama samaran pemilik rumah, namanya Bibi. Bukan nama sebenar, nama samaran, kata Saliha. Setibanya di homestay, kami disambutlah dengan Bibi.
kami telepon ke rumah, menaiki pengangkutan yang menjemput kami dari stesen kereta api. Perjalanan agak jauh sedikit dan kemudian sampai pada waktu lewat pagi. Kemudian kami pun dibawa masuk ke dalam rumah tuan rumah homestay. Kami fikirkan rumah itulah yang akan menjadi tempat tinggal kami. Setelah kami diundang untuk masuk ke dalam untuk makan tengah hari, kemudian minum air, berborak-borak. Ingatkan rumah ni mungkin salah satu bilik di bahagian belakang. Kemudian tuan rumah kata, Meh, ikutlah, nak tunjukkan bilik ni, nak tunjuk tempat tinggal. Jadi dia keluar daripada pintu depan. Mungkin ada jalan masuk belakang, tapi sebenarnya tidak. Ada satu lagi kereta yang membawa kita ke satu lagi tempat yang lain. Ya, jaraknya lebih kurang dalam 10 minit, 15 minit memandu akan sampai. Jauh ni dari tuan rumah. Jadi kami pun ikutlah masuk dalam kenderaan, dipandu oleh seorang pemandu sampai dekat destinasi itu. Kemudian keluar daripada kenderaan, dia pun tunjuk, ini homestay kamu. Ya Allah, Casey, kata Saliha, beliau dan temannya terperanjat melihat sekitaran homestay dikelilingi dengan pokok pisang. Yalah, pokok pisang kan selalu dikaitkan dengan banyak jelmaan-jelmaan yang tertentu. Mungkin kalau Khairul Stik faham apa jelmaan yang tertentu. Si Cika tu lah. Ya. Jadi di situ juga ada sebatang pohon yang tinggi dan rindang. Besar pohon tu. Dan kalau boleh saya katakan, ini macam pokok ru, yang mana ada tali yang tergantung-gantung daripada dahan pokok berkenaan. Ini terletak di sebelah kiri rumah homestay yang kami nak tinggal. Dekat pohon ru tu pula, dia ada gantung buaian. Ada gantung buai. Saya dengan teman berdiri depan, tengok kiri kanan, ada rumah-rumah yang lain. Katanya ini rumah homestay pun milik dia juga. Jadi kakak ni ada beberapa rumah homestay yang didirikan dekat sedirik tu. Jadi saya pun tanya, kata Saliha, Kak, homestay ni siapa lagi tinggal kat dua lagi rumah ni? Oh, buat masa ni belum ada orang. Kamu berdua je lah. Baguslah tu, aman, nyaman. Kalau tidak mungkin agak bising kalau ada keluarga-keluarga yang tinggal. Jadi pada Khairul ni, adakah ini satu benda yang positif ataupun tidak? Katanya selalu kalau ada keluarga yang datang, keluarga ramai datang, mungkin ada anak 4 dengan saudara mara datang, agak rio kecoh, mungkin mengganggu ketenteraman kampung yang tenang. Saya rasa terpulang pada masing-masing. Kadang-kadang ada, kalau macam saya tak kisah kalau jiran-jiran yang bising ataupun tak ada jiran. Tapi kalau ada tempat yang penuh dengan pokok pisang macam tu, saya dengan pokok ru lagi. Pokok ru tu macam mana kan? Yang ada terjun-terjuntai macam tali tarzan. Kalau dah ada pokok macam itu, jiran memekak sampai pukul 5 pagi pun tak apa. Ya, betul, faham sangat. Jadi dia pun macam rasa, katanya, saya rasa resah gelisah, Casey, bila mendapat tahu tempat tu tak ada orang lain kecuali saya dengan teman saya. Tak apalah. Kemudian, tapi yang satu bagus, homestay ni rumahnya, dalam rumah tu tingkap pintu bilik semua ada pagar besi. Pagar besi dikunci dari dalam, yang mana menggunakan mangga lah. Jadi kalau kita buka tingkap tidur malam kerana panas pun, tak ada orang boleh dapat masuk lah. Jadi sebab itu satu bagus keselamatan ciri-ciri homestay yang ada ni. Saya pun dengan teman saya pun masuk, dan kakak ni pun kasihlah nombor telefon. Katanya ini nombor telefon rumah kakak. Apa-apa kalau perlu bantuan yang tak cukup, yang kurang, yang gedebuk-gedebish, boleh telefon kakak. Jangan telefon handphone. Sini kadang-kadang kalau kakak pergi dekat pekan, nanti line dia hilang-hilang, susah nak call, kata kakak lah. Jadi telefon rumah sentiasa ada orang. Kalau kakak tak ada, abang. Kalau abang tak ada, anak kakak ada orang lelaki tu akan datang untuk tolong. Kata okey kak. Saliha pun masuk ke dalam dan tutup pintu. Saya tanya pada teman, ni kau okey tak rumah macam ni? Teman saya pun kata, aku sebenarnya tak okey. Aku macam nak cari hotel. Bahkan kita dah bayar ni pun membazir kalau kita cancel. Duduklah. Hari yang pertama kita duduk,
Kemudian selepas waktu petang tu, sekitar jam 2 lebih, saya dengan teman saya pun keluar. Mula keluar jelajah dekat kawasan-kawasan Kota Baru Kelantan ni. Bila kita keluar ni dah lupa tentang rumah tau, homestay yang kita sewa. Jalan beli tu beli ni, bergambar, selfie, berwifi, ambil video. Kemudian dah masuk 6 lebih. Tengok jam ni dah petang, pun nak pulang lah. Kami pun pulang ke rumah. Sampai dekat rumah tu 7 malam. Waktu pun dah agak gelap-gelap sedikit. Dah masuk waktu senja. Matahari masih ada, masih lagi agak terang, tapi dah pun nak dekat gelap. 7 lebih malam. Pendengar Misteri Jam 12. Masuk dalam, tutup pintu, ketak mangga, kemudian duduk. Satu persatu nak mandi. Nak mandi, sekarang masalahnya tandas dekat belakang. Dan nak mandi dalam rumah ni 2 orang saja. Bagaimana sekarang? Saya pun cakap pada sahabat saya, aku mandi, kau jaga dekat luar, boleh? Jadi tandas di belakang rumah lah, tak perlu keluar. Dalam rumah tu juga, cuma berada di belakang, di belakang, hujung kawasan rumah. Dan di belakang tu lah paling banyak pokok pisang. Dekat belakang tu lah paling banyak pokok pisang. Saya dengan teman saya masuk ni jalan ni, pergi dapur ni, ya Allah, meremang bulu rumah tau. Sebabnya kita dah mula fikir yang benar-benar menakutkan, kata Salihah. Saya kata pada teman ni, kau tunggu sini, aku mandi dulu Aku mandi cepat-cepat lah. Masuk dalam, ambil air, tubush, sabun sikit badan, cuci muka. Keluar dari tandas, teman saya pula mandi. Teman saya mandi, saya duduklah kat luar tunggu ni, dengan tuala yang saya lilitkan kepada kepala saya untuk keringkan rambut yang basah. Kemudian teman tengah mandi, tiba-tiba dia terpekik. Jadi saya pun kata Salihah, Amirah, Amirah buka pintu. Dia pun dah pakai tuala, dah pakai t-shirt. Kenapa dengan kau? Dia keluar, dia peluk saya. Kenapa? Saya pun rasa meremang pada waktu itu. Dah pun masuk 7 lebih malam. Kami berjalan, saya peluk dia, berjalan daripada belakang rumah sampailah dekat bilik tidur. Kemudian Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12, katanya Salihah, sedang saya cuba pujuk dan tenangkan kawan saya. Saya bau bunga cempaka. Harum, wangi dan menakutkan. Kawan saya masih terkedu-kedu menangis, Khairul Ashri katanya di sini Kawannya masih menangis. Dia macam Sudahlah, sudah tak ada apa-apa. Aku kat sini, kau jangan nangis lah. Kau kalau nangis aku pun takut juga. Janganlah gini. Dan dia bau bunga cempaka. Selepas tu kawan saya tiba-tiba senyap tau. Senyap. Jadi pada saya, kata Salihah, alhamdulillah dia dah dapat tenangkan diri. Kemudian dah lah pergi salin baju. Aku pun nak salin ni. Saya pun ambil lah baju saya. Katanya pergi dekat beg, buka backpack, keluarkan baju. Kemudian tengah nak pakai ni, kawan saya tengah duduk dekat katil. Dah pun masuk waktu maghrib, dikelilingi dengan pokok pisang, ada pokok ru. Rumah sebelah tak ada orang, rumah sebelah lagi tak ada orang. Jarak daripada rumah homestay kami pergi rumah tuan rumah ada lebih kurang 10-15 minit macam tu. Jadi anda bayangkan situasi tu. Saya pusing belakang, teman saya tengah duduk kat katil, badan dia hayun kiri kanan. Sambil mengeluarkan suara mengerang yang menakutkan. Wow. Amirah, okay, mungkin Khairul boleh buat suara macam orang tengah hayun ke badan kiri kanan kadang-kadang. Okay. Amirah, janganlah main-main. Amirah. Astaghfirullahaladzim. Amirah. Dan dia bertanya lagi, Amirah, kawannya masih lagi mengeluarkan suara mengerang, mengikik. Dan Khairul, anda bayangkan selepas tu katanya Salihah, saya pun dengan segeralah salin pakaian. Yelah, dah standby ni, apa-apa berlaku saya. Katanya saya nak lari keluar.
Lari keluar tinggalkan kawan je. Dan kemudian je lemak terlepas pula ni. Okey. Kemudian saya teringat. Saya mula membaca Ayatul Kursi. Saya baca baris yang pertama. Diamlah bodoh. Kawan saya mula terpekik, mengilai dan memarah saya, memaki hamun, keluar diamlah bodoh dan sebagainya. Casey, kata Salihah, kawan saya bernama Amira. Sepanjang persahabatan saya dengan dia, tidak pernah pun sekali dia mengeluarkan kata-kata kesat. Kata yang paling berat lah yang pernah keluar daripada mulutnya adalah bangai. Nampak? Bangai. Itulah yang paling berat pada saya. Bodoh tu biasalah. Kita pernah dengar orang cakap bodoh ada ni pun. Tapi kalau nak maki hamun tak pernah. Paling berat bangai. Ya. Tapi malam tu dia keluar kata kesat maki hamun membuat saya terperanjat. Ini pastinya bukan kawan aku. Saya dah tak tahan. Saya pun pergi ke depan cari nombor telefon tuan rumah. Dalam waktu kita nak cari benda yang kita perlukan, tak boleh jumpa Casey. Cari. Tadi aku letak kat sini. Ya Allah, mana Cari tak ada. Cari tak ada. Akhirnya jumpa dekat bawah tingkap. Pergi nampak ada kertas. Angkat kertas, tengah nak tunduk, dah tunduk, nak angkat kertas ni katanya. Tengah jalan nak angkat kertas, dekat tingkap, betul-betul atas kepala saya ni tingkap. Saya dengar macam ada orang sedang meringik dekat tingkap tu. Saya pun mengambil kertas, lalu pusing tanpa pandang dekat tingkap. Kemudian saya tekan nombor tuan rumah. Tekan. Hello. Assalamualaikum. Kak Dia ke? Ya, ni Kak Dia. Siapa ni? Kak Dia ni, saya Salihah. Ya, Salihah, ada apa boleh bantu? Jadi sedang bercakap dengan tuan rumah ni. Saya cakap, Kak Dia, tolong Kak Dia, Amira. Kenapa dengan Amira? Datang sini Kak Dia. Susah nak cakap, datang sini. Tuan rumah datang. Dalam beberapa minit kemudian dia datang pada waktu malam. Dia, suami dengan seorang lagi anak lelakinya datang. Saya buka pintu, masuk ke dalam. Kenapa? Tanya kakak tu. Kemudian saya kata, Amira. Masuk dalam cari Amira, tak ada. Dah tak ada. Beliau lesap. Dah lesap. Amira! Ya Allah, mana pula budak ni? Amira! Kemudian suami tuan rumah, kita pergi cari kat belakang. Jalan pakai selipar ni pergi belakang. Amira dekat pokok pisang. Tengah berdiri katanya di tepi pokok pisang sambil tarik-tarik rambut. Saya berteriak dari jauh, Amira, masuklah, malam ni. Amira, balik, masuk. Aku tak nak masuk. Ini rumah aku, katanya Amira. Akhirnya tuan rumah membaca ayat kursi sekali lagi, merenjis air bacaan Yasin yang ada disimpan dalam rumah mereka. Amira pingsan dekat tepi pokok pisang. Saya dan tuan rumah, iaitu tuan rumah Kak Dia, cuba angkat Amira, seret dia masuk ke dalam rumah dan cuba tenangkan keadaan dengan membaca beberapa surah. Amira bangkit dari pingsan. Jadi persoalannya, Kak Dia dan suami bertanya, minta maaf, tapi sebelum tu Wan boleh keluar sekejap. Dia suruh anak lelaki dia keluar. Okay. Anak keluar, tutup pintu. Kakak dengan abang nak tanya, Amira kawan adik Ya. Amira ni badan bersih tak? Dia tanya. Hari ni hari pertama Kak, kata Amira. Astaghfirullahalazim, patutlah. Mungkin ia mengundang. Tak apalah, begini, apa kata kalau homestay dekat rumah kakak aja, kata tuan rumah yang baik hati. Dia pun tak sangka benda ni boleh berlaku.
Jarang-jarang perkara ni berlaku. Tapi oleh kerana hari itu hari pertama Amirah tubuhnya tak bersih, mungkin itu menyebabkan gangguan yang berlaku dalam rumah. Saya kata pada tuan rumah, kata Salihah di sini, "Kak, dengan abang tunggu saya nak pack barang." Kita bungkus barang-barang semua. Tengah bungkus masih bau harum bunga cempaka. Tak nak tegur, keluar, masuk dalam kenderaan, sama-sama terus pergi ke rumah kakak dan kami homestay di sana sampailah habis cuti kami. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Nur Salihah. Misteri Jam 12, kisah yang berlaku di Kota Baru, Kelantan. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Wow, itu dia kisah dari bagaimana Khairul Ashri bila mendengar. Bab mana yang pada anda paling meremangkan? Saya rasa mungkin dia bila dah sampai ke hujung, di mana beliau dah berada sendiri, dengan sendirinya beliau berjalan keluar diri dekat belakang rumah, berdekatan dengan pokok pisang kan. Sebab perkara-perkara yang menyeramkan sebegini ada kalau berlaku di dalam rumah, masih di dalam kawalan tau. Dia kalau dia keluar kan, dah susah nak kawal. Bayangkan kalau dia dirasuk, berlari, memanjat pokok, dah susah. Itu memang kes kronik kronik. Jadi terima kasih pada anda yang sedang lungsuri Facebook Ria, yang memberi kata-kata semangat. Khairul akan baca satu lagi kisah sebelum kita berehat seketika, dan kita akan kembali dengan pusingan yang terakhir MJ12 di Ria 897 FM pastinya. Terima kasih pada anda. Ada yang kata, wah Khairul say ada yang sini katanya all the best, memberikan kata semangat. Terima kasih. Ramai telah pun memberikan tanda heart kepada Khairul. Nampak, show some love ladies and gentlemen. Terima kasih pada anda. Dan video awal tadi pun banyak yang dikongsi sama dan dia kata Khairul suara romantik tapi tonasi suara boleh di-adjust lagi yang daripada Zaina katanya. Khairul, penyampaian tadi saya dengar memang terbaik. Apa dia tadi? Itu hari ketika aku di Jeria, penyampaian memang terbaik. Harap beliau dapat terus menggalas tugas satu hari nanti sebagai MJ12. Sebab itulah dia pemenang. Aku DJ Ria. Terima kasih yang follow mungkin follow. Dia yang ikutlah perkembangan Khairul. Wah, penyampaian yang terbaik katanya. Ada lagi komen di sini. Ada kata Iwa Abang Khairul Ashri sekarang dah buat MJ12 all the way, keep it up. Saya akan menjadi teman setia MJ12 untuk Abang Khairul. Yang ni ada teman-teman dari Johor katanya selamat datang ke MJ12 Khairul. Teman kita dari Segamat, dari Muar pun ada. Ada saya nampak yang ada daripada Melaka, ada yang daripada ada Terengganu pun ada yang sedang mendengar, yang membaca, yang melihat juga video. Ramai juga ada pendengar kita Khairul dari dari Shah Alam yang sedang mendengar. Sebabnya saya juga terima banyak kiriman email dari Shah Alam, dari Kuala Lumpur, dari Selangor, dan orang Singapura tidak terkecuali. Inilah merupakan tulang belakang MJ12 sebelum MJ12 ni jadi terkenal di rantau ni. Terkenal memang terkenal pun. Angkat bagus ni sebelum MJ12 diminati oleh teman-teman kita di rantau ini, pendengar Singapura lah yang menyokong rancangan ini sampai ia menjadi viral. Jadi Khairul, kalau dalam situasi yang mana anda balik dah petang-petang macam tadi tu, dan dalam tempat yang anda nak tinggal ni macam gitu seram, kemudian nak mandi dengan teman anda perlu mandi ni, macam mana? Apakah langkah yang akan anda lakukan? Mandi ke tak payah mandi sudahlah? Dia ada macam-macam option Casey. Kalau duduk sebilik memang confirm dengan teman-teman lelaki lah, kawan-kawan lelaki. Dia antara tak mandi, antara tak balik dekat rumah tu, atau mandi beramai-ramai. Mandi beramai-ramai. Kita dalam Mami dah mandi beramai-ramai. Tapi mandi beramai-ramai bukannya semua tanggal pakailah boxer ke. Pakai boxer, mandi tapi beramai. Pakai kain ke. Kita pun ada tahu malu kita tahu malu ke apa? Kita tahu malu ke apa? Kita malu punya orang lah. Okey. Jadi saudara, terima kasih sekali lagi pada anda yang mendengar, dan Khairul akan bacakan kisah selanjutnya. Dari siapa ni Khairul? Kisah selanjutnya daripada Wawa. Dia bernama Wawa, bukan nama sebenar. Wawa
Wawa. Terima kasih Wawa. Wawa ni berasal daripada Johor Bahru. Terima Orang kasih. Johor. Orang Johor, orang JB. Beliau ada katakan sedikit di sini. Saya mendengar MJ12 sejak saya berumur 15 tahun dan sekarang saya berusia 22 tahun. Beliau ni boleh dikirakan Kapten Momok Kapten Momok dalam pangkat sebabnya pangkat hantu. Dia lebih 5 tahun dia pangkat dia dah Kapten. Kapten. Dia kalau lebih 10 tahun Major. General. Dia general kira dia dengan MJ12 daripada saya terajui MJ12 sampai sekarang. Dia general. Kalau yang dengar yang sebelum-sebelum tu, sebelum tu dia tak ada pangkat. Sebab pangkat. tu orang lain tak kasih pangkat. Okay. Kita dengar MJ12 bukan kerana pangkat. Ingat jangan kita menjadi orang yang mengejar pangkat, saudara. Betul. Okey, Kadar, apa katanya di situ? Kisah tentang apa ni? Baiklah, kisah ni menceritakan tentang beliau ni berasal dari Johor Bahru, tapi kisah yang berlaku ni berlaku di rumah saudara beliau di Sengkang, Singapura. Orang Johor datang ke Singapura, nampak? Ya. Kita ni orang hidup serumpun. Kita ni semua macam saudara. Dah memang saudara pun. Jadi kita dengar sekarang kisah dari orang Johor yang datang ke Singapura. Kisah di Sengkang. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Email berikut ini datangnya daripada Wawa, daripada Johor Bahru. Katanya di sini, saya ada satu kisah yang ingin saya kongsikan, yang ingin saya ceritakan. Berlaku pada diri saya sendiri dan juga salah seorang saudara saya di Singapura. Berlaku di rumah beliau di Sengkang, Singapura. Semasa kejadian bermalam di rumah saudara saya ni, maklumlah kami berada di Singapura ketika itu untuk majlis perkahwinan salah seorang daripada kakak saudara saya di Singapura. Jadi kami saudara mara daripada Johor ke Singapura untuk tidur di rumah saudara di Singapura. Jadi senang untuk ke majlis perkahwinan ataupun acara perkahwinan itu dengan mudah. Jadi ceritanya begini. Pada waktu malam sebelum saya tidur, saya sedang bermain dengan telefon bimbit saya. Saya sedang scroll Facebook ni, tengah tengok Instagram, tengah tengok lagi Twitter, mana-mana kawan-kawan, member-member saya belum tidur lagi. Saya duduk di atas katil. Saya tidur sekatil dengan saudara saya ketika itu, tetapi saya sedang berada keseorangan di dalam bilik. Saudara saya dan juga orang tua kami berada di ruang tamu sedang berbual. Maklumlah, apabila saudara mara ini dah lama tak berjumpa, berbual sehingga ke jam 2-3 pagi, bertanya khabar, catch up katanya. Pada jam itu, jam telah pun menunjukkan tepat pada pukul 2 pagi. Biasalah, orang kalau dah lama tak berjumpa, jam pun tak tengok. Saya berada di dalam bilik keseorangan, masih lagi sedang scroll Facebook. Di hadapan katil adalah tingkap bilik, dan tingkap bilik saudara saya, beliau meletakkan pelbagai jenis anak patung. Beliau meletakkan macam-macam jenis anak patung di bawah dan juga di tepi tingkap bilik beliau. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang rambutnya panjang, ada yang matanya merah, ada yang boleh berbunyi. Macam-macam anak patungnya. Ketika itu di tingkap bilik beliau tidak ditutup, kerana memang kami akan buka tingkap dan akan kami akan tutup apabila kami hendak tidur. Sedang saya scroll Facebook ni sambil bersandar di dinding, saya terpandang kepada salah satu anak patung di bawah tingkap tersebut. Kemudian saya pandang balik ke telefon bimbit saya. Biasalah, kalau dalam gelap ni kan kadang-kadang tak tentu arah. Sekejap tengok handphone, sekejap tengok tingkap, sekejap pandang keluar, sekejap pandang siling, sekejap tengok ke lantai. Pasti mata akan melihat tempat-tempat yang lain juga.
kali kedua saya pandang mata anak patung tersebut, saya perasan di sebelah anak patung itu, anak patung ini ya tuan-tuan dan puan-puan, berada di sebelah tingkap. Dan di sebelah tingkap itu ada kelihatan seperti kepala manusia dengan wajahnya yang ditutupi rambut yang panjang, dan seolah-olah orang itu ataupun kepala itu sedang melihat ke arah saya. Boleh bayangkan tak tuan-tuan dan puan-puan, sebelah tingkap, di dalam bilik yang gelap, tempat yang penuh dengan anak patung, kemudian terpandang pula di sebelah anak patung tu ada susuk tubuh ataupun kepala seperti kepala manusia, di mana kepalanya ataupun pandangan matanya seperti kalau kita boleh bayangkan sedang melihat ataupun tengokkan kita dari jauh di dalam gelap. Rumah saudara saya ni tingkat 11. Saya tak dapat lihat dengan jelas ya, kerana berada di tingkat 11 ni, di luar tingkap tu gelap. Saya berasa terkejut apabila saya nampak susuk kepala tersebut. Saya rasa takut. Saya terus lari keluar daripada bilik. Ketika itu saya dah buntu, saya dah tak tahu nak buat apa. Saya nampak salah seorang daripada saudara saya dan saya panggil beliau. Tima. Sini. Sekejap, sini. Apalah? Sini sekejap. Cepatlah. Saya nekat bahawa ketika itu saya tidak akan memberitahu apa-apa yang terjadi kepada kedua-dua orang tua kami. Dan saya panggil Tima. Ma, sini Ma. Kau kenapa kau panggil aku malam buta gini? Tak, dalam bilik kau. Kenapa dalam bilik aku? Kenapa? Tak, kau tak tutup tingkap kan tadi? Aku tengah main handphone. Aku tengah tengok tingkap. Tiba-tiba aku nampak kepala, Man. Kau meripik lah kau. Tak, Ma, sumpah betul aku nampak ada kepala kat tepi tingkap, Ma, kat belakang langsir. Rambut dia panjang. Tolong. Kau masuk bilik aku. Kau ni meripik lah. Saya betul-betul takut ketika itu tuan-tuan dan perempuan. Sehingga saya buntu, saya tak tahu nak buat apa. Saya terpaksa panggilkan salah seorang daripada saudara saya untuk teman saya kembali masuk ke dalam bilik untuk memastikan apa yang saya nampak itu antara betul ataupun sekadar hayalan saya. Saya pun bawa saudara saya masuk ke dalam bilik. Jom dengan aku jalan cepat. Kau masuk dulu. Yelah, aku masuk dulu. Kau tunggu. Apabila saya dan saudara saya masuk, saya mengharapkan ya tuan-tuan dan perempuan, ketika itu susuk kepala ataupun susuk tubuh di belakang tingkap itu sudah pun lenyap, hilang ataupun cuma sekadar hayalan saya. Dan alangkah terperanjatnya apabila saudara saya membuka pintu bilik beliau. Bayangkan, susuk tubuh tersebut kini berada di depan katil beliau. Kami dengan terkejutnya, kedua-dua kami menjerit. Lari. Kami berdua berlari keluar ke ruang tamu. Dan ketika itu saya tidak boleh membuat keputusan ataupun mengambil keputusan untuk tidak menceritakan kepada kedua-dua ibu bapa kami. Mereka pun terkejut mendengar jeritan kami. Mereka pun bertanya, kenapa? Apa yang terjadi? Dan kami pun ceritakan tentang apa yang terjadi, apa yang kami nampak. Dan kami mengambil keputusan untuk memanggil bibi ataupun pembantu rumah kepada saudara saya ketika itu, menyuruh bibi untuk tengok di tingkap bilik dan juga menengok ataupun jenguk ke dalam bilik. Adakah dia nampak apa-apa, ataupun adakah bibi tersebut akan nampak apa yang kami nampak. Lalu bibi pun pergilah jalan menjenguk ke dalam bilik. Dan bibi pun kata, tidak ada apa-apa di situ. Bila kami melihat, memang benar, sudah tidak ada apa-apa di dalam bilik. Kami pun menyuruh bibi tutup pintu bilik, tutup tingkap, dan kami semua ramai-ramai baring dan juga tidur di ruang tamu pada malam itu.
Sekian saja cerita saya. Terima kasih. Kiriman tadi berikut adalah kisah daripada Wawa ya, daripada Johor Bahru. Ya, Kisi, pernah tak bayangkan sesuatu kalau tengah seorang dalam bilik Sebelum tu, sebelum kita bercerita, kita dengar pesan ini dahulu. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Tadi apa yang Khairul Ashri tanyakan? Oh ya, pernah tak Gizi waktu mungkin sebelum berkahwin, sewaktu masih solo lagi main handphone dalam bilik, scroll, pernah tak terbayang? Ataupun kadang-kadang kita minda ni dia mau macam bermain-main dengan kita sendiri, ada bergurau, ajak bergurau. Saya kalau dekat katil bukan tak suka main handphone, saya akan baca Quran. Ya. Aku tanya salah orang. Jawapan irritating action Saya dah habis belum? Saya akan wirid di atas katil. Wow. Ya. Buat apa main handphone, tak ada faedah. Okey, nanti saya tanya Fiza. Dia dah tidur dah. Dia mana tahu. Okey. Dia penat juga anak. Jadi saya tidur lambat. Okey. Tak, betul-betul. On a serious note, pernah tak perkara ataupun imajinasi yang kadang-kadang terlampau? Kita kadang-kadang penat kan. Kita macam-macam kita bayangkan. Kalau nak tidur saya jarang nak tengok handphone. Saya tengok handphone kecuali kalau ada WhatsApp messages, tengok ada lah pesan-pesan yang terakhir. Ataupun saya dah set alarm untuk alarm clock saya untuk bangun pagi. Kalau selalunya sebelum tidur tengok kat ruang tamu masuk bilik, sebab saya tidur dengan anak. Jadi kalau buka handphone, confirm dia akan what's that? Dia akan tanya. Dia akan tanya, dia akan nak tengok handphone juga. Dia pun tak nak tidur. Jadi saya tak buatlah tabiat tu. Nanti dia pun akan susah nak tidur. Tapi ada kalanya pernah kalau dekat ruang tamu, kadang-kadang kita tengah tengok TV baring kan, sambil-sambil tengah mesej tertidur. Macam tu pernah. Jadi pengalaman yang seram, saudara. Kita akan berehat seketika. Kes dan Khairul Ashri akan kembali dengan satu lagi, beberapa lagi kisah yang terakhir. Khairul akan berkongsi. Tapi sebelum tu Khairul, ini ada kisah yang ringkas, pendek, padat saya rasa ni. Datang daripada kejap mana tadi email yang saya dah buka tadi. Adakah ia daripada teman kami daripada seberang tambak? Tidak, ini daripada orang dalam negeri. Orang dalam negeri. Dalam negara kita ni. Iskatambola. Datang daripada Encik mana ni, Razman ataupun Abang Man. Katanya pengalaman yang nak dikongsi sama ni, beliau bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Dan pernah satu ketika dahulu seorang makcik ni lah datang pada saya. Saya ni menjaga sebuah bangunan, bangunan office. Dan bangunan ni selepas jam 7 malam memang tak dibenarkan masuk kecuali anda adalah staff. Dan staff pun tak semua dibenarkan. Staff yang ada pas-pas tertentu saja. Kalau normal staff memang tak boleh unless ada permission lah. Jadi makcik ni datang, dia datang dan kemudian saya ternampak dia berdiri depan pintu guard house. Guard house ni dalam satu bilik tau. Dekat depan pintu guard house ni ada kamera katanya Abang Man ni. Jadi saya tahu ada makcik tengah diri lah. Tengah diri pegang payung dan tengah dalam keadaan tengah ketuk pintu ni, katanya nak tunggu saya keluar lah. Saya tengah duduk seorang lah, kata Abang Man jaga malam tu memang seorang diri. Dan ternampak ada orang kat depan. Dia pun bangun lah. Dia bangun, dia buka pintu, dia tengok dekat luar, makcik tu dah tak ada. Tak adalah mungkin agaknya makcik dia ketuk pintu. Sebab daripada tempat duduk nak pergi ke pintu tu agak jauh sikit lah, kena jalan. Jadi dia tutup balik pintu, balik ke tempat guard beliau ni, mana situ adalah tempat dipanggil Master Control Center lah. Yang mana dekat situ ada banyak CCTV dalam satu bangunan tu, dari lift lah, koridor, tingkat atas, tingkat bawah, rooftop, depan pintu guard house dan sebagainya. Jadi kata Abang Man, saya masuk balik, saya makcik ni ada lagi lah. Jadi kali ni saya keluar, kata Abang Man, ini jujur saya beritahu yang sebenarnya. Saya keluar, buka pintu, makcik ni tak ada lagi. Jadi saya pun keluar habis, saya tengok kiri kanan, kurang ajar betul lah, ni main-main ke aku ke? Tengok kiri kanan tak ada orang tau. Pendengar Ria 897 FM, Abang Man kata tutup balik pintu, dalam hati dah sumpah serana. Balik ke tempat duduk saya toleh tengok monitor skrin yang sama
yang mana ada makcik tu dekat luar tadi kan. Dia tengok monitor screen yang sama. Kali ni saya nampak muka makcik tu mata terbeliak, betul-betul wajahnya depan monitor screen. Mustahil untuk orang dekatkan wajah dengan monitor screen sebab katanya kamera dekat depan pintu tinggi, atas dekat ceiling. Okey. Jadi kalau makcik tu nak tunjuk close up foto, video wajahnya memang mustahil. Saya tengah pusing, tiba-tiba boleh pusing tengok katanya. Tengok monitor screen tu ternampak wajah makcik mata terbeliak. Dan kemudian mata dia terbeliak, saya nampak terus tukar menjadi putih. Saya astagfirullah, sampaikan saya tertolak kerusi, terjatuh daripada kerusi yang sedang saya duduk. Saya bangun balik tengok TV tu, monitor screen tu menunjuk dekat depan pintu, tapi dah tak ada orang lagi. Itulah kisah Abang Man. Wow, seram juga. Bayangkan Scroll pusing pam kat depan muka. Depan skrin macam wow. Dan kes kita ada banyak teman-teman yang bertugas waktu malam. Bertugas waktu malam. Jadi berhati-hatilah. Ya, berhati-hatilah. Kesiran Khairul akan kembali sebentar nanti. Khairul nampaknya ramai telah memberikan kata-kata semangat. Ada juga yang kata Khairul suara kena seram lagi lah. Mestilah kita tak boleh lihat Khairul terus ubah suaranya. Sebab suara ni ia memerlukan latihan. Latihan dari masa ke semasa. Dan saya yakin Khairul can do it and will do it. And one day Khairul will be, or maybe next month. Saya teringat lagi dulu sama-sama di sekolah menengah. Sebab saya suka sangat pergi adventure kan, pergi kubur. Ada. Lepas ni kita dengar kisah Khairul yang suka pergi adventure. Kita kembali bersama Misteri Jam 12. Nak berkongsi pengalaman ada Khairul. Mana boleh aku tak on mic kau Khairul. Tadi awal tadi kita tak perasan yang kita berbual selama bercerita, berceloti selama 50 minit. Itulah dia. Tengok jam tu dah nak habis. Jadi niat di hati memang nak main 2 lagu, nak pergi mungkin toilet break jap, nak minum air, tengok tak ada, main 1 lagu je lah, tak sempat. Jadi lagu pun seram. Harap anda dapat bersama dengan kami sampai di penghujung rancangan. Khairul Ashri akan menjadi teman saya untuk beberapa malam ni, dan akan datanglah, kita tengoklah, sebab beliau pun ada beberapa latihan yang harus dihadiri pada siang hari. Jadi kalau beliau ada masa terluang, pastinya akan mengendalikan MJ12 itu dia pengorbanan. Ada yang kata welcome to the club Khairul Ashri. Club Momox. DJ MJ12. Terima kasih. Khairul akan reply lah, mana yang sempat lah. Mana yang Khairul sempat nanti akan saya replykan sebentar nantilah. Tapi ialah seperti yang kita katakan lah tadi, kalau boleh berikan komen-komen yang membangun, yang boleh memperbaiki benda yang mungkin kurang baik. Komen-komen yang positif saja. Positif lah. Kita ni hidup sementara, kasih yang positif. Kalau macam di rumah pun anak anda kalau mungkin pelajarannya tidak baik, anda tak bercakap bodoh punya budak. Tak pun ada setengah ibu bapa yang macam bagus, fail lagi bagus. Jangan macam itu. Lembab tak boleh kata. Tak boleh. Ibu ni keputusan, lepas abang tengok, okay, tak apa. Ini I know you can do your maths, kenapa maths macam gini ni? Kenapa gini? Tapi tak apa. Okay, you kena belajar. You see, your result macam ni. Jadi kita kasih perangsang semangat, barulah betul. Jadi saudara, kalau sudah bersedia, kita akan teruskan kisah Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Khairul, kisah anda katakan tadi berkenaan anda dahulu suka pergi adventure. Adventure. Dan saya rasa mungkin ramai ataupun yang mempunyai adik-beradik ataupun dulu mungkin ketika berusia 17, 18. Istilah adventure dalam Misteri Jam 12 lah. Dalam konteks Misteri Jam 12 ni adalah mengunjungi, bersia-sia pada waktu malam di tempat-tempat yang sunyi, yang seram, yang dikatakan sepi, yang jauh daripada orang. Itu dah adventure. Okey, silakan. Jadi kisah ni berlaku ketika saya berusia 17-18, dalam lingkungan umur begitulah.
Dengan teman-teman sebenarnya dalam perancangan awal ada dalam 7-8 orang yang akan pergi. Jadi selepas ditakukan oleh kawan-kawan yang lain, cakap kau kalau pergi kan Ada sampai gitu sekali? Ada kawan-kawan yang tak sokong apa yang kita buat, yang suka lah ketika itu. Jadi ada kawan-kawan macam kau kalau pergi kan dengan Khairul dengan dia ni nanti kau tengok nanti ada benda ikut kau balik. Kau tunggu nanti kau tak boleh tidur, kau tak boleh masuk rumah sampai lepas subuh. Macam-macam lah diorang katakan. Jadi ada yang tarik diri. Jadi bila dah ujung-ujung tu cuma ada 3 orang aja yang pergi. Jadi kita pun ada seorang teman ketika tu memandu. Kita pun memandu masuk terus ke kawasan perkuburan. Ya, dia salah satu kawasan perkuburan di Singapura. Dengan 3 orang kawan. Jadi kita pun macam kita mula berjalan di kawasan yang berdekatan dengan pintu masuk kubur. Jadi di kawasan tu masih kawasan baru. Jadi masih ada lagi mempunyai cahaya-cahaya lampu daripada trafik di luar. Jadi masih terang. Jadi kita rasa macam tak kick lah. Tak kick, tak cukup fun, tak cukup thrill. Jadi kita macam tak apa, kita pandu lagi, masuk lagi sampai ke hujung, ke blok yang terakhir, penghabisan di hujung kawasan kubur, di mana kubur-kubur yang daripada tahun 1980-70 lebih, dalam lingkungan begitulah. Jadi masuk drive malam gelap, dah masuk semakin dalam, dah gelap, dah lagi tak ada lampu, tak ada cahaya. Pelan-pelan kita perlahankan kereta, matikan dengan perlahan, matikan lampu, turunkan suara radio, turunkan tingkap, dan hentikan kereta di tepi jalan. Dan ketika itu di depan, di sebelah depan, di sebelah belakang, di sebelah kiri, di sebelah kanan, semuanya perkuburan. Ya. Ya, bayangkan ketika, kalau yang saya mendengar dah boleh dapat rasa tau dia punya seram, thrill dia. Tanah perkuburan Tanah perkuburan. Wow. Dia bayangkan keadaan ketika itu dah cukup seram. Jadi pada kami masa tu, anak muda, nakal kan, dia macam tak cukup thrill lagi, tak cukup fun. Matikan enjin kereta dan semua keluar daripada kereta. Dia keluarlah daripada kereta. Dia keluar berdiri di tepi kereta, berbual. Kita cakap kita try, kita cuba untuk berbual macam biasa, cuba untuk macam bayangkan kita berada di kedai kopi, nak buang perasaan takut takut tu. Nak jadi nakal sangat kan masa tu, ketika tu muda sangat kan. Sampai tengah berbual ni, tiba-tiba ada macam kumpulan asap, sekepul asap yang berlalu di atas kepala kami bertiga. Berlalu macam gitu je. Kita macam angin. Ketika tu asap tu macam ditemani oleh angin-angin yang kuat di kawasan sekeliling. Jadi salah seorang kawan tu dah macam rasa dah macam dah tak sedap. Dia cakap bro, rumah aku dah berdiri ya bro. Kita masuk kereta, kita jalan lah. Ada lagi pula seorang teman ni pula, dia macam alah, angin je pun. Dia bongkak bongkak. Dia bongkak, dan saya rasa disebabkan beliau tiba-tiba apabila beliau bercakap taklah angin je pun, tiba-tiba bau harum, bau seperti bunga cempaka tiba-tiba kuat. Bau tu menguasai kawasan tu. Dan saya pun ketika tu saya dah rasa tak sedar hati lah. Macam bau pun dah lain macam. Jalan lah, jom jalan lah. Dan teman yang bongkak tu, yang action sangat ketika tu, dia tiba-tiba macam jam. Dia tiba diri, mata dia tenung ke belakang, ke arah belakang saya. Saya macam ni dah ini dah macam sesuatu yang tak kenal lah ni. Tiba-tiba terdiam, mata terbeliak macam ni. Terus saya macam saya tarik dia, macam jom masuk kereta. Dah masuk kereta, dah macam tahu ni kemungkinan besar kami akan berada di dalam sesuatu yang berbahaya lah ketika itu. Sebab dah ada tanda-tanda bau harum lah. Teman awak pun dah macam mungkin dah tak dah tak sedarkan diri macam tu. Tak sedarkan diri sebab dia dah macam, dia dah terbeliak, mata dah tenung sesuatu kat situ kan. Saya firasat saya ketika tu macam bilang tau pada diri saya macam ada sesuatu di belakang saya, tapi saya tak nak toleh belakang sebab teman saya ni dah confirm dia dah ternampak sesuatu. Saya macam tak apa, saya yang pandu keluar. Saya pun capailah kunci kereta tu, masukkan ke dalam tempat kunci kereta tu. Cuba hidupkan enjin beberapa kali, kereta mati. Dengan secara tiba-tibanya kereta mati ketika itu. Dan dah lagi dekat dalam kubur.
kawan satu dah macam itu. Dengan mana-mana datang bau, dengan mana member tu dah ternampak benda kat belakang. Kemudian apa selepas itu? Macam mana anda keluar dari kawasan Macam mana kita keluar? Terpaksa call lagi seorang kawan yang tinggal berdekatan. Beliau bawa motor. Dia cakap, okay, kau turun, jumpa kita orang di luar kawasan lah. Berani pula dia datang Itulah. Kita cakap macam ketika tu dah buntu lah, dah tak ada bantuan. Dia cakap, okay, kau datang, kau turun, bawa air 1 botol. Dia seorang lah. Dia seorang, dia naik motor. Kau jumpa kita di bus stop, dekat bus stop. Kalau orang yang tahu ataupun biasa ke kawasan perkuburan Melayu Islam di Singapura, ada bus stop di luar kawasan kubur. Dan kami bawalah kawan ni keluar. Dan lepas tu saya tumpang kawan saya yang lagi satu yang menaiki motor tu, masuk kembali ke dalam dan cuba untuk hidupkan enjin kereta. Dan pada ketika tu dah pada jam dah 4.30, dah hampir ke 5 pagi. Dah lambat tau. Kita insiden tu berlaku agak-agak dalam jam 1.30 pagi. Lama tu. Lama. Jadi apabila dah masuk balik ke dalam tu dalam 4.30, dalam 4 lebih, baru kereta hidup. Apabila kereta dah hidup tu, barulah saya pandu bawa kereta keluar. Jadi the moral of the story ni, mulut jangan celupar. Lagi-lagi apabila kita berada di tempat orang, lagi pun lagi di kawasan seram, tanah perkuburan, lagi bukan tanah tempat rumah kita, bukan tempat kita. Mulut dan tata tertib tu jaga. Ya, betul sekali, Karo Ashri. Nasihat yang baik. Nak diceritakan beberapa lagi kisah masa tidak mengizinkan. Esok Karo Ashri boleh bersama dengan kita. Ya, insyaAllah. Jangan lupa untuk reply komen-komen orang yang telah memberikan kata semangat ni. Banyak ni komen. Dan mana yang saya rasa saya sempat untuk reply, nanti akan saya reply. Kalau tak pun saya baca semua. Ini janji saya akan baca semua komen-komen tu. Jangan lupa untuk follow Khairul Ashri, KYRULASHRIE Khairul Ashri di Instagram, di Twitter, di Facebook. Beliau ada page, boleh like. Dan saya Facebook, Instagram, Twitter semua. Twitter tak ada Instagram dengan Facebook DJKC, ataupun DJKC 897 di Instagram, DJKC 897 di Instagram, dan DJKC Facebook lah. Kita jumpa anda esok malam dalam rancangan yang digemari ramai, Misteri Jam 12.